Tunggulah senjata kami akan berikannya dalam masa 5 tahun. Satu ayat angko itu sudah cukup untuk menghancurkan kepercayaan Eropah Timur. Perang Ukraine yang menyaksikan 20.000 kereta kebal lenyap dalam masa 2 tahun sahaja mencetuskan ketakutan yang mendalam di Poland. Giliran kami mungkin seterusnya, bisik hati mereka. Namun, bagi Jerman dan Perancis, tragedi ini dilihat sebagai satu lagi peluang untuk mengukuhkan penguasaan mereka. Mereka percaya negara-negara Eropah Timur yang terdesak memerlukan senjata akhirnya akan tunduk kepada kehendak mereka. Akan tetapi, percaturan yang kelihatan sempurna ini runtuh di hadapan satu pemboleh ubah gergasi yang tidak pernah mereka jangkakan. Sebuah negara yang telah menghabiskan puluhan tahun membina keupayaan pertahanannya secara senyap. Negara itu adalah Malaysia. Mengapakah Eropah Timur mempertaruhkan nasib negara mereka kepada Malaysia? Kebenaran di sebaliknya akan saya dedahkan sekarang. Dimanapun Anda mendengar cerita ini, jangan lupa untuk melanggan dan menyukainya. Sebaik sahaja pintu bilik mesyuarat dibuka, suara Klaus Werner bergema. Werner, seorang penasihat dasar pertahanan Jerman, sedang menghentak meja sambil meluahkan kemarahannya. Suasana di bilik mesyuarat ibu pejabat NATO di Brussels serta-merta menjadi tegang. Cadangan delegasi Perancis untuk meningkatkan bajet ketenteraan sekali lagi ditentang hebat oleh pihak Jerman. Perang dingin sudah berakhir 30 tahun lalu. Kenapa kita masih terperangkap dalam bayang-bayang masa lampau? Laung Werner. Merasakan udara di dalam bilik itu semakin berat, saya hanya mampu merenung skrin komputer riba saya. Hello, saya Edward Miller. Saya berasal dari Britain dan bekerja sebagai fellow penyelidik kanan di Institut Kajian Strategi Keselamatan Eropah. Selama 15 tahun yang lalu, tugas saya adalah menganalisis dasar keselamatan Eropah dan menyediakan laporan. Bidang kepakaran saya ialah perubahan dalam industri pertahanan Eropah pasca Perang Dingin. Hari itu, saya berada di Brussels untuk menyiapkan laporan tren keselamatan suku tahunan. Selepas mesyuarat tamat, Werner menghampiri saya di koridor. Dengan riak wajah yang puas, dia berkata keputusan mesyuarat hari ini adalah seperti yang dijangkakan. Peningkatan perbelanjaan ketenteraan sekali lagi gagal, dan Eropah akan terus berjalan di atas landasan keamanan. Suaranya penuh keyakinan. Saya mengangguk tanda setuju. Sejujurnya, saya bersetuju sepenuhnya dengan pandangannya. Selepas tembok Berlin runtuh pada tahun 1989, Eropah melangkah ke era yang sama sekali baru. Ancaman gergasi bernama Kesatuan Soviet telah lenyap dan seluruh benua Eropah menarik nafas lega. Jerman bersatu semula dan negara-negara Eropah Timur beralih kepada sistem demokrasi satu demi satu. NATO tidak lagi dilihat sebagai sebuah pakatan tentera. Sebaliknya berubah menjadi sebuah badan kerjasama politik. Peperangan terasa seperti artifak masa lalu yang hanya sesuai dipamerkan di museum. Jerman dan Perancis khususnya menerajui perubahan ini. Selepas penyatuan, Jerman membelanjakan sebahagian besar kewangannya untuk membangunkan semula Jerman Timur, menyebabkan bajet pertahanannya dipotong secara drastik. Perancis pula menumpukan seluruh pengaruh diplomatiknya untuk mengukuhkan integrasi politik kesatuan Eropah. Kedua-dua negara berkongsi kepercayaan bahwa keamanan boleh dikekalkan melalui kuasa ekonomi dan diplomasi, bukan kekuatan tentera. Saya juga tidak pernah meragui kepercayaan itu. Kembali ke institut, saya duduk di meja saya dan meneliti semula statistik industri pertahanan Eropah sepanjang 20 tahun yang lalu. Angka-angka itu menceritakan kisah yang jelas. Pengeluaran kereta kebal Jerman telah menurun kepada 1/10 daripada tahap era Perang Dingin. Kebanyakan kilang senjata Perancis telah diubah suai untuk menghasilkan barangan sivil. Britain juga tidak terkecuali. Syarikat-syarikat pertahanan yang berhadapan dengan penurunan mendadak tempahan kerajaan cuba menembusi pasaran antarabangsa, tetapi hasilnya tidak seberapa. Hampir tiada siapa yang menganggap perubahan ini sebagai satu kesilapan. Malah, kebanyakan pakar menilainya sebagai pilihan semula jadi bagi negara-negara demokrasi yang matang. Ia dianggap sebagai keputusan yang bijak, memilih dialog berbanding peperangan, pelaburan berbanding senjata. Saya juga percaya begitu. Saya yakin Eropah telah mencapai tahap di mana semua konflik boleh diselesaikan melalui diplomasi. Dari tingkap pejabat saya di London, saya dapat melihat Sungai Thames. Seperti aliran sungai yang tenang itu, keamanan Eropah seolah-olah akan berkekalan selamanya. Saya menghirup kopi dan menyambung penulisan laporan saya. Tajuknya, Transformasi Struktur Industri Pertahanan Eropah dalam Era Pasca Perang Dingin dan Dividen Keamanan.
Saya suka istilah dividen keamanan. Wang yang dahulunya dibelanjakan untuk peperangan kini boleh dilaburkan dalam kebajikan dan pendidikan. Bukankah itu kemenangan yang sebenar? Keesokan harinya, saya terbang ke Paris untuk menghadiri seminar bersama sebuah institusi penyelidikan di bawah Kementerian Pertahanan Perancis. Tema seminar itu ialah sistem keselamatan kolektif Eropah dan masa depannya. Semua pembentang memberikan ramalan yang optimistik. Analisis yang berulang kali dikemukakan ialah Rusia kini merupakan rakan kongsi ekonomi, bukan lagi ancaman ketenteraan. Saya mengangguk sambil mendengar pembentangan. Semuanya kedengaran logik dan rasional. Rusia sedang mengaut keuntungan besar dengan mengekspor gas asli ke Eropah. Kebergantungan Jerman terhadap gas Rusia pula meningkat dari tahun ke tahun. Persepsi kami yang sama ialah semakin mendalam saling kebergantungan ekonomi, semakin rendah kemungkinan berlakunya peperangan. Di majelis resepsi selepas seminar, saya bertemu semula dengan Werner. Sambil memegang segelas champagne, dia bersemangat bercakap tentang masa depan Eropah. Katanya, dengan penyertaan negara-negara Eropah Timur ke dalam NATO, seluruh Eropah telah menjadi satu komuniti keselamatan. Eropah kini tiada musuh, katanya. Poland, Republik Czech, negara-negara Baltik, semuanya kini di pihak kita. Apa yang perlu kita takuti? Soalnya, saya bersetuju sepenuhnya dengan kata-katanya. Memang benar, penyertaan negara-negara Eropah Timur ke dalam NATO telah mengubah lanskap keselamatan Eropah secara total. Negara-negara yang dahulunya anggota Pakatan Warsaw kini menjadi sebahagian daripada blok Barat. Apakah bukti keamanan yang lebih kukuh daripada ini? Di bumi yang dahulunya merupakan barisan hadapan perang dingin, kini kerjasama ekonomi dan pertukaran budaya berkembang pesat. Kembali ke London, saya menulis bahagian kesimpulan laporan saya. Mesej utamanya jelas. Eropah boleh mencapai keamanan yang berkekalan bukan melalui peningkatan kekuatan tentera, tetapi melalui penyelesaian diplomatik dan integrasi ekonomi. Saya menekankan bahawa pengecilan industri pertahanan bukanlah satu masalah, sebaliknya ia adalah hasil daripada pilihan yang matang. Laporan saya mendapat pujian bukan sahaja di dalam institut, tetapi juga daripada para pegawai Parlimen Eropah. Musim panas itu, saya mengambil cuti dan melawat Berlin. Berlin, yang kini menjadi ibu negara Jerman bersatu, penuh dengan tenaga. Bangunan-bangunan moden telah menggantikan tapak bekas tembok Berlin dan anak-anak muda berjalan bebas di jalanan. Saya berdiri di hadapan pintu Brandenburg dan merasakan realiti semua perubahan ini. Inilah Eropah baru yang telah kita cipta. Sambil berjalan di Pulau Museum, saya merenung kembali pengajaran sejarah. Dua perang dunia telah memusnahkan Eropah. Namun kita belajar daripada pengalaman pahit itu. Peperangan bukanlah jawapannya, hanya dialog dan kompromi yang boleh membawa keamanan sejati. Dan kini, Eropah sedang mempraktikkan pengajaran itu. Menjelang musim luruh, Institut memulakan projek baru, satu kajian jangka panjang untuk meramalkan prospek keselamatan Eropah untuk 20 tahun akan datang. Saya ditugaskan untuk bahagian industri pertahanan. Ramalan saya mudah. Industri pertahanan Eropah akan terus mengecil, dan itu tidak akan menjadi masalah sama sekali. Kerana peperangan itu sendiri tidak akan berlaku lagi. Dalam perbincangan dengan rakan-rakan sekerja, hampir tiada siapa yang membantah. Semua orang membayangkan masa depan yang sama. Eropah akan berkembang menjadi gergasi ekonomi dan kuasa diplomasi, manakala kekuatan tenteranya akan beransur-ansur dikurangkan ke tahap simbolik. Kami juga meramalkan kebergantungan kepada Amerika Syarikat akan berkurangan. Eropah sudah cukup matang untuk menentukan nasibnya sendiri. Pada akhir tahun itu, di sebuah persidangan keselamatan Eropah di Brussels, saya diberi penghormatan untuk menyampaikan ukaptama. Dewan dipenuhi oleh pegawai Kementerian Pertahanan dan ahli akademik dari pelbagai negara. Dengan suara yang penuh keyakinan, saya berkata, kita kini berada dalam era di mana peperangan diuruskan melalui diplomasi. Eropah sedang mencipta paradigma baru. Para hadirin memberikan tepukan gemuruh. Selepas ucapan saya, Werner datang berjabat tangan dengan saya. Dia memuji ucapan saya kerana berjaya merumuskan keadaan Eropah semasa dengan tepat. Kami makan malam bersama sambil berbual tentang masa depan Eropah yang cerah. Hubungan dengan Moskow semakin baik. Kerjasama ekonomi dengan China semakin berkembang. Kami sependapat bahawa masa depan Eropah sangat cerah. Malam itu, kembali ke bilik hotel, saya memandang ke luar tingkap. Pemandangan malam Brussels sungguh indah. Cahaya dari bangunan Ibu Pejabat Kesatuan Eropah bersinar seperti simbol keamanan dan kemakmuran.
Saya tersenyum puas dan baring di atas katil. Kami berada di landasan yang betul. Eropah tanpa peperangan itulah masa depan yang sedang kami bina. Pengarah institut mengetuk pintu pejabat saya. Dengan wajah cemas, dia meletakkan satu permintaan projek baru di atas meja saya. Ia adalah laporan segera yang diminta oleh Jawatan Kuasa Keselamatan Parlimen Eropah. Kandungannya, analisis mengenai status industri pertahanan di Asia Timur, khususnya penilaian terhadap peningkatan ekspor pertahanan Malaysia. Tarikh akhir adalah 2 minggu lagi. Pengarah berkata dia menaruh harapan tinggi kepada saya kerana saya pakar dalam bidang ini sebelum berlalu pergi. Saya mengeluh sambil membaca semula permintaan itu. Malaysia, sejujurnya, ia berada di luar bidang minat saya. Persepsi saya tentang negara itu hanyalah sebuah negara membangun yang mengekalkan sistem ketenteraan konvensional, sebuah negara ketinggalan zaman yang menumpukan sebahagian besar bajetnya untuk pertahanan demi menangani ancaman serantau yang dibesar-besarkan. Saya pernah mendengar berita bahawa mereka telah mengekspor beberapa senjata kepada negara seperti Turki atau Filipina dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Tetapi saya menganggapnya hanya kerana kelebihan harga. Saya melihatnya sebagai usaha untuk menembusi pasaran kos rendah yang tidak diminati oleh syarikat-syarikat pertahanan utama Eropah. Saya mula mengumpul data. Apabila saya membuka statistik ekspor pertahanan Malaysia, angkanya lebih besar daripada yang saya jangkakan. Pada tahun 2022, nilainya mencecah kira-kira 17 bilion dolar. Tetapi saya segera menemui sebabnya. Kebanyakannya adalah ekspor ke negara-negara membangun atau negara berpendapatan sederhana seperti Turki, Mesir, Indonesia, dan Filipina. Ia adalah pasaran yang tidak menarik minat syarikat-syarikat pertahanan utama Eropah. Seperti yang saya jangkakan, saya mula menulis draft laporan. Tajuknya, Batasan Struktural Industri Pertahanan Asia Timur dan Penilaian Kesannya Terhadap Keselamatan Eropah. Hujah utamanya mudah. Malaysia sedang menembusi pasaran kos rendah dengan kelebihan harga. Tetapi dari segi teknologi, ia masih jauh di belakang Eropah. Saya menegaskan bahawa tumpuan mereka pada senjata konvensional seperti kereta kebal dan meriam artileri gerak sendiri tidak selari dengan tren peperangan moden. Analisis saya ialah peperangan masa depan akan ditentukan oleh drone, perang siber, dan senjata berpandu jitu. Beberapa hari kemudian, satu mesyuarat analisis strategik bersama NATO diadakan di Paris. Saya hadir dengan membawa draft laporan saya. Di hadapan wakil-wakil dari pelbagai negara, saya membentangkan kandungan laporan saya. Intipatinya ialah peningkatan ekspor pertahanan Malaysia adalah fenomena sementara dan tidak menjadi ancaman kepada industri pertahanan Eropah. Selepas pembentangan saya, beberapa hadirin mengangguk. Wakil dari Jerman menyatakan bahawa syarikat-syarikat pertahanan negaranya juga mempunyai analisis yang sama. Ketika itu, seorang wanita mengangkat tangan. Namanya Sophia Renaud. Dia berasal dari Perancis dan bekerja sebagai penganalisis strategik bersama NATO. Dengan nada yang sopan tetapi tegas, Sophia bertanya sama ada saya pernah mengesahkan sendiri kapasiti pengeluaran Malaysia. Dia bertanya sama ada saya tahu berapa banyak unit yang boleh mereka hasilkan setiap tahun. Tanpa rasa teragak-agak, saya menjawab. Tahap teknologi lebih penting daripada kapasiti pengeluaran, kata saya. Logik saya ialah tidak kira berapa banyak yang dihasilkan, jika prestasinya rendah, ia tidak bermakna. Sophia menggelengkan kepalanya dan membantah. Peperangan mungkin bermula dengan teknologi, tetapi ia berakhir dengan angka, katanya, sambil memetik sejarah sebagai bukti. Dia memberikan contoh Perang Dunia Kedua. Kereta kebal Tiger Jerman lebih unggul dari segi prestasi berbanding kereta kebal T-34 Soviet. Tetapi akhirnya kalah kerana kekurangan jumlah. Suasana di dalam bilik mesyuarat berubah sedikit. Beberapa hadirin mula menunjukkan minat terhadap hujah Sophia. Saya menyediakan bantahan balas. Saya menegaskan bahawa membandingkan Perang Dunia Kedua dengan peperangan moden adalah satu kesilapan. Sekarang adalah era serangan jitu. Saya menekankan, satu peluru berpandu boleh melumpuhkan berpuluh-puluh kereta kebal. Jadi apabila peluru berpandu itu habis digunakan, di manakah stok gantiannya? Sophia menyoal balas. Seketika, saya terdiam. Sophia terus melontarkan soalan-soalan tajam. Berapa banyak kereta kebal dan meriam artileri gerak sendiri yang boleh dihasilkan oleh syarikat-syarikat pertahanan utama Eropah setiap tahun? Berapakah kapasiti pengeluaran peluru mereka? Saya tidak dapat memberikan angka yang tepat. Saya tidak fikir perlu untuk mengetahui butiran seperti itu. Saya percaya yang penting adalah keupayaan teknologi, bukan kuantiti pengeluaran.
Sofia mengeluarkan satu dokumen dan menunjukkannya. Kapasiti pengeluaran tahunan kereta kebal Harimau Malaya buatan Malaysia adalah sekitar 200 unit. Meriam artileri gerak sendiri Guruh pula lebih daripada 300 unit. Sebaliknya, pengeluaran kereta kebal Leopard Jerman hanya beberapa puluh unit setahun. Keadaan di Perancis juga serupa. Britain pula langsung tidak mempunyai barisan pengeluaran kereta kebal yang aktif. Angka-angka itu berbicara dengan sendiri. Dari segi kapasiti pengeluaran, Malaysia mengatasi seluruh Eropah. Saya masih enggan mengakuinya. Saya membantah bahawa kapasiti pengeluaran yang tinggi tidak menjamin ia akan berkesan di medan perang sebenar. Tentera Malaysia tidak mempunyai pengalaman tempur sebenar, bukan? Saya menegaskan. Saya menekankan bahawa negara-negara Eropah telah melalui pertempuran sebenar di Afghanistan, Iraq, dan Libya. Hujah saya ialah sistem senjata yang dibina berdasarkan pengalaman sedemikian adalah berbeza daripada senjata yang hanya dikeluarkan secara besar-besaran di kilang. Sofia mengeluh. Kemudian, dengan tenang dia berkata, pengalaman tempur memang penting, tetapi apabila perang meletus, perkara yang paling diperlukan adalah senjata yang sedia untuk digunakan. Senjata sehebat manapun tidak berguna jika ia tidak ada. Saya fikir logiknya terlalu ringkas. Saya menganggap pandangannya yang melihat peperangan hanya sebagai isu kuantiti adalah berbahaya. Selepas mesyuarat, saya bertemu semula dengan Sofia di koridor. Dia menghampiri saya dan memberikan nasihat. Jangan pandang rendah pada Malaysia, katanya. Mereka bergerak jauh lebih sistematik daripada yang kita sangkakan. Saya hanya berpura-pura mendengar. Dalam hati, saya fikir dia terlalu bimbang. Saya yakin, tidak kira sehebat manapun kapasiti pengeluaran Malaysia, mereka sukar untuk menandingi kehebatan teknologi Eropah. Kembali ke London, saya menyemak semula laporan saya. Walaupun saya memasukkan sebahagian daripada kritikan Sofia, saya tidak mengubah hujah utama saya. Saya mengekalkan pendirian bahawa peningkatan ekspor pertahanan Malaysia adalah berdasarkan kelebihan harga dan keunggulan teknologi masih dipegang oleh Eropah. Walau bagaimanapun, saya menambah satu perenggan mengenai kapasiti pengeluaran, menyatakan bahawa sistem pengeluaran besar-besaran Malaysia mungkin kompetitif di pasaran kos rendah. Beberapa hari selepas menyerahkan laporan, saya makan tengah hari bersama rakan-rakan penyelidik. Seorang rakan sekerja menyebut berita bahawa Poland baru-baru ini telah bersetuju untuk membeli senjata buatan Malaysia dalam jumlah yang besar. Skalanya, 1,000 unit kereta kebal Harimau Malaya dan lebih 600 unit meriam artileri gerak sendiri Guruh. Saya hanya mengangkat bahu dan berkata, Poland memang sebuah negara yang mementingkan keberkesanan kos. Mereka tidak mampu membeli Leopard buatan Jerman. Jadi mereka memilih buatan Malaysia. Namun di dalam hati, sedikit keraguan mula timbul. Angka 1,000 unit itu lebih besar daripada yang saya jangkakan. Adakah Poland benar-benar membuat pilihan itu semata-mata kerana harga? Tetapi saya cepat-cepat menepis pemikiran itu. Poland mempunyai sejarah ketakutan yang mendalam terhadap Rusia. Keinginan mereka untuk meningkatkan perbelanjaan ketenteraan secara berlebihan adalah tabiat lama mereka. Saya cuba meyakinkan diri sendiri. Beberapa hari kemudian, saya menerima email daripada Sofia. Dia telah membaca laporan saya dan memberikan pandangannya. Dia masih berpendapat saya memandang rendah kepentingan kapasiti pengeluaran. Dia menekankan bahawa dalam peperangan, walaupun teknologi canggih penting, akhirnya bekalan dan kuantitilah yang menentukan kemenangan atau kekalahan. Analisisnya ialah kapasiti pengeluaran akan menjadi faktor penentu, terutamanya dalam perang yang berpanjangan. Sofia bimbang Eropah telah terlalu banyak mengurangkan asas pengeluaran pertahanannya sejak 30 tahun yang lalu. Saya membalas emailnya dengan sopan. Saya menyatakan bahawa saya memahami kebimbangannya, tetapi pilihan Eropah adalah tepat. Peperangan konvensional berskala besar kini adalah perkara masa lalu. Peperangan masa depan akan dilancarkan oleh pasukan elit kecil dengan teknologi canggih. Saya menambah bahawa selagi sistem pertahanan kolektif NATO berfungsi, kemungkinan perang berskala besar berlaku di Eropah adalah sangat kecil. Sofia tidak membalas. Di institut, laporan saya diterima baik. Jawatan Kuasa Keselamatan Parlimen Eropah juga memberikan reaksi yang memuaskan. Ia dinilai sebagai analisis yang seimbang, yang mengiktiraf kebangkitan Malaysia sambil mengesahkan keunggulan Eropah. Werner juga menelefon untuk mengucapkan tahniah. Dia memberitahu saya bahawa laporan saya sedang digunakan sebagai bahan rujukan di dalam Kementerian Pertahanan Jerman. Saya berasa bangga. Keyakinan saya bahawa analisis saya betul semakin kuat.
Malaysia mungkin mengagumkan dari segi kapasiti pengeluaran, tetapi saya percaya itu sahaja tidak cukup untuk mengatasi keunggulan teknologi Eropah. Saya fikir peperangan tidak ditentukan semata-mata oleh jumlah senjata. Saya yakin ia adalah gabungan strategi, taktik, latihan, pengalaman, dan yang paling penting, teknologi. Apabila musim luruh semakin terasa, saya memulakan projek baru, masa depan integrasi pertahanan Eropah. Saya merancang untuk mengemukakan hujah bahawa negara-negara Eropah harus membina sistem pertahanan Eropah yang bersepadu dan bukannya mengekalkan industri pertahanan masing-masing. Saya fikir ini akan mengurangkan pertindihan pelaburan dan meningkatkan kecekapan. Saya membayangkan bahawa dengan menggabungkan teknologi enjin Jerman, peralatan elektronik Perancis, dan keupayaan integrasi sistem Britain, kita boleh mencipta sistem senjata bertaraf dunia. Namun di sudut hati saya amaran Sofia terus menghantui. Adakah kapasiti pengeluaran benar-benar tidak penting? Persoalan itu kadang-kadang terlintas di fikiran saya, terutamanya pada waktu malam ketika saya bersendirian. Tetapi apabila siang menjelma, keyakinan saya kembali. Eropah telah membuat pilihan yang betul dan keamanan akan berterusan. Peperangan berskala besar hanyalah cerita dalam filem. Saya menenangkan diri. Pukul 5 pagi, telefon bimbit saya berdering. Ia adalah pengarah institut. Suaranya bergetar. Rusia telah menceroboh Ukraine, katanya. Satu mesyuarat tergempar telah dipanggil dan saya diarahkan untuk segera datang ke institut. Dalam keadaan mamai, saya menghidupkan televisyen. Skrin dipenuhi dengan imej letupan. Tangan saya menggeletar. Saya tidak dapat memegang alat kawalan jauh dengan betul. Saya tidak percaya. Adakah Rusia benar-benar melancarkan pencerobohan besar-besaran? Walaupun terdapat laporan mengenai penempatan tentera di sempadan sejak beberapa minggu lalu, saya hanya menganggapnya sebagai taktik tekanan untuk rundingan. Memikirkan sekatan ekonomi, saya yakin Putin tidak akan membuat pilihan yang melulu itu. Tetapi sekarang, di hadapan mata saya, perang sedang berlaku. Buat pertama kalinya, rasa cemas bahawa saya mungkin silap mula menghantui saya. Tetapi saya segera menepis pemikiran itu. Perang bermula kerana kesilapan perhitungan Putin, bukan kerana analisis saya yang salah. Saya bergegas memakai pakaian dan menuju ke institut. Jalan-jalan di London masih gelap, tetapi suasana cemas dapat dirasai di mana-mana. Apabila saya tiba di institut, penyelidik-penyelidik utama sudah pun berkumpul. Wajah mereka pucat. Pengarah memberikan taklimat mengenai situasi. Tentera Rusia marah serentak dari utara, timur dan selatan. Imej satelit menunjukkan konvoi kenderaan berperisai menuju ke Kiev. Konvoi itu sepanjang 40 km. Seseorang bergumam, ia akan berakhir dalam beberapa hari. Ukraine tidak akan dapat bertahan. Saya juga berfikir begitu. Kekuatan tentera Rusia sangat besar. Mereka boleh mengerahkan beribu-ribu kereta kebal dan ratusan pesawat. Tentera Ukraine jauh lebih lemah. Keluar dari bilik mesyuarat, seorang rakan sekerja bertanya kepada saya, adakah ia akan berakhir dalam seminggu atau sebulan? Dengan yakin saya menjawab, paling lama sebulan. Dalam peperangan moden, perbezaan kekuatan tentera seperti ini sukar diatasi. Namun, perang tidak berjalan seperti yang dijangkakan. Seminggu berlalu, tetapi Kiev tidak jatuh. Kemarahan tentera Rusia mula perlahan. Saya tidak faham. Pasti tentera Rusia telah melakukan kesilapan taktikal. Garis bekalan mereka terlalu panjang dan penyelarasan operasi mereka tidak teratur. Ketidakcekapan tentera Rusia semakin terserlah. Analisis saya sendiri tidak salah. Cuma Rusia bertempur jauh lebih teruk daripada yang dijangkakan. Setiap kali saya melihat laporan harian, angka-angkanya mengejutkan. Kehilangan kereta kebal Rusia meningkat berpuluh-puluh unit setiap hari. Begitu juga dengan kenderaan berperisai dan kenderaan tempur infanteri. Imej satelit menunjukkan kereta kebal yang terbakar berbaris di kedua-dua belah jalan. Rakan-rakan sekerja saya terkejut, tetapi saya berfikir sebaliknya. Saya menilainya sebagai bukti kegagalan operasi tentera Rusia. Tentera yang betul tidak akan mengalami kerugian seperti ini. Mesyuarat analisis situasi diadakan setiap hari di institut. Seorang rakan sekerja menyebut nama Sofia Renault, penganalisis Perancis yang telah memberi amaran tentang kepentingan kapasiti pengeluaran. Bukankah dia betul? Soalan itu timbul. Saya menggelengkan kepala. Ini bukan soal kapasiti pengeluaran, tetapi hanya bukti ketidakcekapan tentera Rusia, saya menjelaskan. Saya menekankan bahawa tentera yang betul tidak akan membazirkan peralatan seperti ini. Rakan-rakan sekerja saya kelihatan bersetuju.
Satu mesyuarat tergempar NATO diadakan di Brussels. Saya turut hadir sebagai penasihat. Sebaik sahaja saya melangkah masuk ke dalam bilik mesyuarat, saya dapat merasakan suasana yang luar biasa. Wajah wakil-wakil dari setiap negara kelihatan tegang. Wakil Jerman membuka bicara. Dia berkata bahwa setelah memeriksa inventori tentera negaranya, hampir tiada kereta kebal yang sedia untuk dihantar. Kebanyakan kereta kebal Leopard di dalam simpanan memerlukan penyelenggaraan. Hanya segelintir yang boleh dihantar ke medan perang dengan segera. Wakil Prancis juga menundukkan kepala dan menceritakan kisah yang serupa. Dia mengadu tentang kekurangan stok meriam artileri gerak sendiri dan kenderaan berperisai. Wakil Britain mengakui bahwa barisan pengeluaran kereta kebal mereka telah dihentikan. Apabila dia berkata ia akan mengambil masa sekurang-kurangnya 2 tahun untuk memulakannya semula, bilik mesyuarat menjadi senyap. Dalam hati, saya berfikir, ini hanya masalah sementara. Apabila perang Ukraine berakhir, keamanan akan kembali, dan masalah inventori ini akan diselesaikan secara semula jadi. Ketika itu, Sofia berdiri. Suaranya masih tenang tetapi tegas. Dia menekankan bahwa mereka perlu menghadapi masalah kapasiti pengeluaran secara langsung. Selepas mesyuarat, saya terserempak dengan Sofia di koridor. Dia bertanya, adakah pikiran awak sudah berubah? Saya menjawab dengan sopan, saya akui ada kekurangan inventori, tetapi ini disebabkan oleh situasi luar biasa dengan Rusia. Antara negara-negara normal, keupayaan teknologi masih menjadi keutamaan. Sofia mengeluh dan berlalu pergi. Perang berterusan. Rusia menumpukan kekuatannya di wilayah Donbas di timur. Apa yang berlaku di sana bukanlah perang serangan jitu yang saya jangkakan. Ia adalah pertempuran artileri cara lama. Berpuluh-puluh ribu peluru meriam ditembak setiap hari. Saya menggelengkan kepala sambil membaca laporan. Rusia berperang dengan cara abad ke-20 pada abad ke-21, fikir saya. Saya yakin negara-negara barat tidak akan memilih kaedah yang tidak efisien ini. Pengarah institut memanggil saya. Dia mengarahkan saya untuk menulis laporan interim. Selama beberapa hari, saya mengumpulkan data dan merangka hujah utama saya. Peperangan Ukraine adalah contoh yang mendedahkan ketidakcekapan tentera Rusia. Tentera modern tidak akan berperang seperti ini, tulis saya. Saya juga memasukkan statistik bahwa 20.000 kereta kebal telah musnah, tetapi saya menganalisis bahwa ini disebabkan oleh kegagalan operasi Rusia, bukan kerana peperangan pergeseran itu sendiri tidak dapat dielakkan. Saya menyimpulkan bahwa tentera yang betul boleh mencapai objektifnya, dengan kerugian yang jauh lebih sedikit melalui serangan jitu dan peperangan manuver. Selepas menyerahkan laporan, saya makan tengah hari dengan rakan-rakan sekerja. Seorang daripada mereka bertanya, apa pendapat awak tentang masalah kekurangan inventori di Eropah? Saya menjawab, acuh tak acuh, ia masalah sementara. Apabila perang berakhir, kita boleh mengisinya semula perlahan-lahan. Lagipun, kemungkinan perang berskala besar berlaku di Eropah hampir tiada. Saya yakin selagi NATO ada, Rusia tidak akan berani menyentuh Eropah. Pada waktu petang, saya tinggal bersendirian di pejabat dan memandang keluar tingkap. Sungai Thames masih mengalir dengan tenang. Walaupun perang sedang berlaku di Ukraine, London aman. Saya berasa lega. Eropah selamat. Perang Ukraine adalah cerita dari dunia yang berbeza. Ia hanyalah kes luar biasa Rusia yang menimbulkan masalah. Keamanan dan keunggulan Eropah Barat masih utuh. Pesawat mendarat di Warsaw. Ia adalah perjalanan kerja segera yang diarahkan oleh pengarah institut. Misi saya adalah untuk memahami mengapa negara-negara Eropah Timur meningkatkan pembelian senjata mereka secara mendadak. Sejujurnya, saya tidak begitu bersemangat. Saya selalu berpendapat Eropah Timur cenderung untuk membesar-besarkan ancaman Rusia. Tetapi saya perlu mengumpul data. Menganalisis histeria mereka secara objektif juga sebahagian daripada tugas saya. Di lapangan terbang, Anna Kowalska sedang menunggu. Dia adalah pegawai eksekutif di Agensi Perolehan Pertahanan Poland. Seorang wanita dalam lingkungan pertengahan 40-an, jabat tangannya erat. Tanpa basa-basi, dia terus menerangkan jadwal hari itu. Mesyuarat di Kementerian Pertahanan, lawatan ke sempadan, dan satu majlis khas pada sebelah malam. Saya mengeluarkan komputer riba dan mula mencatat. Ketika kereta memasuki pusat bandar, pemandangan Warsaw mula kelihatan. Bangunan pencakar langit moden, pusat membeli belah yang sibuk, orang ramai yang bersantai di teres kafe. Ia kelihatan seperti bandar Eropah yang tipikal. Saya berfikir sendiri, bagaimana mereka boleh merasakan krisis di tempat yang aman seperti ini?
Tiba-tiba Anna bersuara. Bangunan-bangunan itu dibina semula selepas perang, katanya. Menjelaskan bahawa Warsaw pernah musnah sepenuhnya. Saya mengangguk. Itu fakta. Tetapi fakta juga bahawa ia berlaku 70 tahun yang lalu. Bilik mesyuarat di Kementerian Pertahanan tegang. Selepas saya memperkenalkan diri, seorang jenderal terus bertanya, adakah Eropah Barat benar-benar bersedia untuk membantu kami? Saya menjawab dengan tenang, perkara 5 perjanjian NATO adalah satu kewajiban undang-undang. Jika Poland diserang, seluruh Eropah akan bertindak balas. Kemudian kedengaran tawa sinis di dalam bilik itu. Saya mencatat reaksi itu dalam buku nota saya, kurang kepercayaan terhadap NATO, ketidakstabilan emosi. Seorang jeneral lain membentangkan peta. Dia menunjuk ke jarak antara sempadan Poland dan Rusia dan mula menjelaskan, hanya beberapa hari untuk pasukan kereta kebal bergerak. Perang akan tamat sebelum pasukan bantuan NATO tiba. Saya membantah, terdapat sistem pasukan tindak balas pantas. Bantuan udara juga akan dikerahkan serta-merta. Tetapi mereka menggelengkan kepala. Saya memerhatikan reaksi mereka. Emosi mengatasi analisis rasional. Anna memandu ke arah sempadan timur. Sepanjang perjalanan saya menyusun nota dari mesyuarat pagi tadi menggunakan komputer riba saya. Anna hanya diam. Di luar tingkap kereta, pemandangan desa yang damai terbentang. Saya berfikir, betapa tidak realistiknya untuk membayangkan perang di tanah yang aman ini. Kami tiba di pos sempadan. Seorang Letnan Kolonel menyambut kami dan membawa kami ke menara peninjau. Dia memberikan teropong dan menyuruh saya melihat ke arah Belarus. Saya meletakkan mata saya pada Kanta. Di seberang pagar dakwai, beberapa kilometer jauhnya, saya dapat melihat sebuah kemudahan tentera. Terdapat kereta-kereta kebal yang ditempatkan di sana. Letnan Kolonel itu menjelaskan, itu peralatan tentera Rusia. Mereka boleh menyeberang ke sini pada bila-bila masa. Saya menurunkan teropong dan menganalisis dengan tenang. Untuk kereta kebal itu bergerak, mereka memerlukan garis bekalan dan perlu menguasai ruang udara. Mustahil untuk menembusi rangkaian pengawasan NATO. Saya menjelaskan. Letnan Kolonel itu memandang tepat ke mata saya. Pandangannya dingin. Kemudian, dia bertanya perlahan, adakah awak benar-benar percaya anak-anak muda Jerman akan mengangkat senjata untuk Poland? Saya menjawab, ia bukan soal kepercayaan, tetapi soal perjanjian. Tetapi, Letnan Kolonel itu menggelengkan kepalanya. Saya mendaftar masuk ke hotel dan menuju ke lokasi janji temu malam. Ia adalah satu majlis yang diaturkan oleh Anna. Apabila saya memasuki bilik pribadi di sebuah restoran kecil, beberapa orang sudah pun berkumpul. Mereka adalah pegawai pertahanan dari negara-negara Baltik, Romania, dan Republik Czech. Katanya, ia adalah pertemuan tidak rasmi. Saya menghidupkan perakam suara saya. Perbualan jujur seperti ini boleh menjadi data yang baik. Pegawai dari Estonia mula bercakap. Suaranya bergetar. Populasi Estonia hanya 1/3 juta. Jika Rusia mahu, mereka boleh menaklukinya dalam sehari. Saya mencatat, kebimbangan berlebihan terhadap saiz populasi. Pegawai dari Lituania menyusul, menyebut tentang koridor Suwalki. Ia adalah laluan sempit kurang dari 100 km. Jika Rusia menyekatnya, negara-negara Baltik akan terpencil. Pegawai dari Romania bimbang tentang laluan Moldova. Jika Ukraina jatuh, kami juga akan berada dalam bahaya seperti domino. Saya mendengar cerita mereka dan memerhati. Ini bukan perbincangan strategi ketenteraan, ia lebih kepada panik kolektif. Ia adalah reaksi emosi, bukan pengiraan rasional. Saya terus mencatat. Data ini akan berguna untuk laporan saya. Anna meletakkan tangannya di atas meja dan berdiri. Suaranya bergetar. Lihat apa yang berlaku di Bucha, Ukraina. Fikirkan tentang pembunuhan orang awam dan penyiksaan, katanya. Kemudian dia menjerit. Itu boleh menjadi masa depan kita. Selepas Ukraina, giliran kita pula. Air mata bergenang di matanya. Saya memandangnya dengan tenang. Data di hadapan saya lebih penting daripada air matanya. Saya mula bercakap dengan tenang. Anna, saya faham trauma kamu semua, tetapi emosi hanya akan mengaburkan strategi. Poland adalah ahli NATO yang dilindungi. Rusia tidak akan menyerang kita, melainkan mereka mahu memusnahkan diri sendiri. Kemudian saya menambah, apa yang kamu semua tunjukkan sekarang bukanlah krisis keselamatan, tetapi lebih kepada histeria yang berpunca daripada kekurangan sejarah. Suasana di meja makan menjadi dingin. Pandangan Letnan Kolonel itu penuh dengan kemarahan, dan Anna mengetap bibirnya.
Saya tidak peduli. Tugas saya bukan untuk menenangkan mereka, tetapi untuk menganalisis fakta. Selepas beberapa menit berdiam diri, orang ramai mula meninggalkan meja satu persatu. Saya mengemas komputer riba saya dan menyemak data yang dikumpul hari itu. Kembali ke hotel, saya terus duduk di meja. Saya mula mengklasifikasikan cerita yang saya dengar hari ini mengikut fenomena, persepsi ancaman sempadan, kekurangan kepercayaan terhadap NATO, kesan trauma masa lalu. Bagi mereka, ia adalah ketakutan yang mendesak, tetapi dalam laporan saya, ia hanya akan diringkaskan sebagai nota kaki pendek mengenai ketidakstabilan politik di Eropah Timur. Sambil menaip, saya menulis kesimpulan saya. Eropah Timur kini telah kehilangan keupayaan untuk membuat pertimbangan keselamatan yang rasional, tulis saya. Kita perlu menggunakan ketakutan yang berlebihan ini untuk menyusun semula susunan pasaran pertahanan Eropah. Kebimbangan mereka adalah nyata, tetapi ia bukan pengiraan yang rasional. Sebaliknya, panik negara-negara kecil yang tidak dapat melepaskan diri dari masa lalu. Dari tingkap, saya melihat pemandangan malam Warsaw. Cahaya yang damai menerangi bandar. Mereka bimbang cahaya itu akan padam esok, tetapi saya tahu, kunci kepada keamanan ini bukan di tangan mereka, tetapi di tangan kami, London, Berlin, dan Paris. Strategi NATO ditentukan oleh Eropah Barat, bukan Eropah Timur. Saya tersenyum puas dan menyimpan laporan itu. Esok pagi, apabila saya kembali ke London, saya boleh melengkapkan analisis yang betul berdasarkan data ini. Sebaik saja tiba di lapangan terbang Heathrow, London, saya terus ke institut. Saya telah menerima panggilan bahawa pengarah telah memanggil mesyuarat tergempar. Data yang saya kumpul di Warsaw telah pun dikongsi dengan Berlin dan Paris. Apabila saya memasuki bilik mesyuarat, Werner sudah pun berada di sana. Dia memegang salinan laporan saya di tangannya, dengan riak wajah yang puas. Werner membuka bicara. "Miller, laporan awak tepat," katanya. Memuji analisis saya tentang keadaan panik di Eropah Timur. Saya mengangguk. "Terima kasih, tetapi ini hanyalah hasil pemerhatian," saya menjawab. Werner ketawa. "Sekarang tugas kita adalah bagaimana untuk memanfaatkan panik ini," katanya. Mesyuarat bermula. Seorang pegawai kanan dari Kementerian Pertahanan Perancis menyertai melalui panggilan video. Pengarah Institut Kajian Strategik Tentera Persekutuan Jerman juga dihubungkan. Pengarah mengarahkan saya untuk memberikan taklimat ringkas mengenai perjalanan saya ke Warsaw. Saya memaparkan slide yang telah saya sediakan. Persepsi ancaman yang berlebihan di Poland dan negara-negara Baltik, ketidakpercayaan terhadap NATO, pengaruh trauma sejarah. Pegawai Perancis itu bertanya, "Adakah mereka benar-benar fikir mereka boleh mencari alternatif?" Saya menjawab dengan tegas, "Mustahil." Saya menjelaskan bahawa ia akan mengambil masa sekurang-kurangnya 10 tahun untuk negara-negara Eropah Timur membina keupayaan pertahanan mereka sendiri. Mereka tidak mempunyai teknologi dan tiada asas industri, saya menambah. Akhirnya, mereka terpaksa kembali kepada kita. Saya membuat kesimpulan. Werner bertepuk tangan. "Tepat sekali," katanya. "Sekarang apa yang perlu kita lakukan ialah menguruskan kebimbangan mereka. Kita akui ketakutan mereka, tetapi kita yang menawarkan pilihan." Dia menekankan bahawa hanya sistem senjata yang terbukti seperti Leopard Jerman, Leclerc Perancis, dan Challenger Britain yang merupakan penyelesaian sebenar. Saya menambah satu perkara. Fakta bahawa Eropah Timur sedang tergesa-gesa juga memberi kelebihan kepada kita, kata saya. Pihak yang ingin membeli dengan cepat berada dalam kedudukan yang lemah dalam rundingan. Kita boleh menawarkan syarat-syarat kita secara perlahan-lahan. Lagipun, mereka tidak mempunyai pilihan lain. Suara-suara persetujuan kedengaran di dalam bilik mesyuarat. Pengarah dari Jerman bertanya dari skrin, "Bagaimana dengan isu jadual pengeluaran?" Maksudnya, kapasiti pengeluaran syarikat-syarikat pertahanan Eropah adalah terhad. Saya menjawab, "Sebenarnya, itu adalah kelebihan kita. Semakin terhad bekalan, semakin tinggi harga yang boleh kita kenakan. Eropah Timur terdesak, jadi mereka akan membayar premium." Werner menyampuk. "Perang Ukraine sebenarnya adalah satu peluang untuk kita," katanya. "Sekarang adalah masa terbaik untuk menandatangani kontrak jangka panjang. Apabila kebimbangan Eropah Timur berada di kemuncaknya." Dia menjelaskan bahawa dengan menandatangani kontrak pertahanan 10 atau 20 tahun, mereka boleh menguasai sepenuhnya pasaran Eropah Timur. Saya mengangguk. Ia logik. Pegawai Perancis itu menyuarakan kebimbangan. Bagaimana jika Eropah Timur beralih kepada Amerika Syarikat? Saya ketawa.
Amerika Syarikat sedang memberi tumpuan kepada Pasifik, saya menjawab. China adalah keutamaan utama Amerika Syarikat. Mereka tidak mempunyai kapasiti untuk campur tangan secara mendalam dalam pasaran pertahanan Eropah. Saya menambah, walaupun mereka membeli senjata buatan AS, mereka masih bergantung kepada Eropah untuk penyelenggaraan dan alat ganti. Selepas mesyuarat, saya dan Werner tinggal berdua. Dia memandang keluar tingkap dan berkata, Eropah Timur hanya boleh bergerak di dalam sistem yang kita cipta. Kita yang memimpin NATO, kita yang memimpin Kesatuan Eropah. Tidak kira betapa kuat mereka bergelut, akhirnya mereka berada di dalam genggaman kita. Saya bersetuju. Itulah realitinya. Beberapa hari kemudian, satu majlis makan malam tidak rasmi diadakan di Brussels. Ia adalah perjumpaan untuk para pembuat dasar pertahanan utama Eropah. Saya juga dijemput. Apabila saya memasuki bilik pribadi restoran, saya melihat wajah-wajah yang biasa, pegawai dari Jerman, Perancis, Itali, dan Spanyol. Timbalan Menteri Pertahanan Britain juga hadir. Apabila makan malam bermula, perbualan mengalir secara semula jadi. Seorang pegawai Perancis menyebut tentang rancangan pembelian senjata Poland. Skalanya agak besar, katanya. Pegawai Jerman itu ketawa dan menjawab, yang lebih penting daripada skala ialah kepada siapa mereka terpaksa membeli. Meja itu meletus dengan ketawa. Wakil dari Itali bertanya, bagaimana jika Eropah Timur cuba menghasilkan sendiri? Werner meletakkan garfunya dan menjawab, mustahil, katanya dengan tegas. Sistem senjata modern memerlukan teknologi yang terkumpul selama berpuluh-puluh tahun. Untuk Eropah Timur mengejarnya, mereka memerlukan pelaburan dan masa yang astronomi. Sementara itu, ancaman Rusia akan berterusan, jadi akhirnya mereka terpaksa datang kepada kita. Saya menambah satu perkara. Walaupun mereka cuba, kita boleh mengawal bekalan komponen utama, teknologi teras seperti enjin, peralatan elektronik, dan sistem panduan jitu masih di tangan kita. Timbalan Menteri Britain mengangguk. Itu dia, katanya. Pegawai Spanyol itu bertanya dengan berhati-hati. Tetapi melihat kepada perang Ukraine, bukankah kelajuan pengeluaran penting? Bagaimana jika Eropah Timur mempersoalkan perkara itu? Werner mengangkat gelas wainnya dan menjawab, sebab itulah kita sedang mengembangkan barisan pengeluaran kita secara beransur-ansur, bukan? Penting untuk melakukannya perlahan-lahan. Jika tergesa-gesa, kualiti akan menurun. Dalam hati, saya berfikir, sebab sebenar kita melakukannya perlahan-lahan adalah berbeza. Kita perlu mengehadkan bekalan untuk mengekalkan harga yang tinggi. Jika kita mempunyai sistem pengeluaran besar-besaran, persaingan harga akan bermula. Tetapi tidak perlu menyebut perkara itu. Semua orang tahu hakikatnya. Menjelang pencuci mulut, pegawai Perancis itu berkata, akhirnya, kitalah satu-satunya pilihan. Tidak kira di mana Eropah Timur mencari, tiada pembekal yang boleh dipercayai di luar Eropah. Amerika Syarikat terlalu jauh, dan Asia tidak terbukti. Semua orang di meja itu bersetuju. Selepas makan malam, saya dan Werner singgah di bar hotel. Sambil menghirup whisky, dia berkata, ketakutan Eropah Timur sebenarnya adalah satu rahmat bagi kita. Semakin besar keterdesakan mereka, semakin kuat kuasa rundingan kita. Saya mengangguk. Secara rasional itu betul. Werner menambah, walaupun perang Ukraine berakhir, kebimbangan Eropah Timur akan berterusan. Rusia akan tetap berada di sana. Ini bermakna pasaran kita juga akan kekal. Dalam jangka panjang, ia adalah model perniagaan yang sangat stabil. Sambil minum whisky, saya berfikir, kami boleh menguruskan perang. Kami juga boleh mengawal ketakutan Eropah Timur. Dengan mengawal bekalan senjata, kami menguasai pasaran dan menetapkan harga. Keterdesakan yang ditunjukkan oleh Anna, ketakutan negara-negara Baltik, semua itu sebenarnya adalah leverage kami. Kembali ke bilik hotel, saya membuka komputer riba saya. Saya menetapkan tajuk untuk laporan seterusnya. Strategi pasaran pertahanan Eropah Timur dan kaedah untuk mendapatkan kontrak jangka panjang. Kandungan utamanya mudah. Akui kebimbangan Eropah Timur, tetapi pastikan penyelesaiannya dimonopoli oleh kita. Mereka tidak mempunyai pilihan. Dari tingkap saya melihat pemandangan malam Brussels. Cahaya dari bangunan ibu pejabat Kesatuan Eropah bersinar terang. Saya berasa puas. Masa depan Eropah masih di tangan kami. Tidak kira betapa kuat Eropah Timur bergelut, akhirnya mereka terpaksa bergerak di dalam sistem ini. Saya mula menulis laporan. Semuanya berjalan mengikut perancangan. Notis untuk mesyuarat tergempar datang dari Berlin.
Ia dianjurkan oleh Kementerian Pertahanan Jerman untuk membincangkan cara meningkatkan bantuan senjata ke Ukraine. Saya menaiki Eurostar ke Berlin. Sambil membaca bahan-bahan awal yang saya terima di dalam kereta api, saya mengangguk. Akhirnya Jerman mengemukakan strategi yang betul, fikir saya. Bilik mesyuarat di Kementerian Pertahanan Berlin lebih sesak daripada biasa. Wakil-wakil dari pelbagai negara berkumpul, Jerman, Perancis, Britain, serta Poland, Republik Czech, dan Slovakia. Werner memberi isyarat kepada saya. Dia kelihatan yakin. Pelan yang akan kita bentangkan hari ini akan memuaskan hati semua orang, bisiknya. Menteri Pertahanan Jerman naik ke podium dan memulakan pembentangannya. Tajuk program pertukaran cincin terpapar di skrin. Konsepnya mudah. Negara rata Eropah Timur akan memberikan senjata buatan Soviet mereka kepada Ukraine, dan negara-negara Eropah Barat, diketuai oleh Jerman, akan menggantikannya dengan senjata barat yang moden. Saya mula mencatat. Ia logik. Menteri itu menyambung penjelasannya. Kereta kebal dan meriam artileri gerak sendiri buatan Soviet yang dimiliki oleh Poland dan Republik Czech boleh digunakan serta-merta oleh tentera Ukraine. Kelebihannya ialah tiada latihan diperlukan. Sebaliknya, senjata barat memerlukan masa untuk latihan, menjadikannya tidak efisien. Oleh itu, cadangannya adalah untuk menghantar senjata lama Eropah Timur terlebih dahulu, dan Jerman akan menggantikannya dengan Leopard. Wakil Poland mengangkat tangan. Bila kami boleh menerima gantiannya? Menteri itu terdiam seketika. Kemudian dia menjawab, memandangkan jadwal pengeluaran ia mungkin mengambil masa kira-kira 5 tahun. Bilik mesyuarat menjadi senyap. Angka 5 tahun itu terapung di udara. Wakil Czech menyampuk, suaranya tegang. 5 tahun? Kita tidak tahu apa yang akan berlaku dalam perang dalam masa 5 tahun, dan awak mahu kami menyerahkan senjata kami sekarang? Werner cuba menenangkan keadaan. Membantu Ukraine akan membantu keselamatan Eropah secara keseluruhan, jelasnya. Tetapi wakil Czech itu menggelengkan kepala. Wakil Slovakia berdiri. Dengan tenang dia bertanya, bagaimana jika Rusia menyerang kami dalam tempo 5 tahun itu? Dengan apa kami akan bertahan? Wakil Perancis menjawab, ada NATO, bukan. Sistem pertahanan kolektif akan berfungsi. Wakil Slovakia itu ketawa sinis. Sebelum tentera NATO itu tiba, kami sudah pun ditakluki, jawabnya. Saya memerhatikan situasi. Wajah wakil-wakil Eropah Timur semakin tegang. Wakil Poland meminta untuk bercakap lagi. Sambil meletakkan tangannya di atas meja, dia berkata, kami hanya beberapa ratus kilometer dari sempadan Rusia. Ancaman boleh datang esok. Adakah masuk akal untuk meminta kami mengosongkan gudang kami dan menunggu 5 tahun? Werner berdiri untuk menjelaskan. Kapasiti pengeluaran Jerman ada hadnya. Kami akan cuba secepat mungkin, tetapi kualiti memerlukan masa. Wakil Poland itu menyampuk. Jadi apa yang awak mahu kami lakukan? Bertahan selama 5 tahun tanpa pertahanan? Menteri Jerman cuba meredakan keadaan. Kami boleh menyediakan sebahagiannya terlebih dahulu, katanya, sebagai tanda kompromi, tetapi sukar untuk menggantikan keseluruhannya dengan serta-merta. Wakil Poland itu bertanya, berapa banyak sebahagian itu? Kami akan memberikan 200 unit. Berapa banyak yang akan kami terima terlebih dahulu? Menteri itu teragak-agak. Kira-kira 30 unit, jawabnya. Bilik mesyuarat menjadi riuh. Wakil Czech itu berdiri. Ini bukan pertukaran, ini rompakan, katanya. Awak mahu kami kosongkan gudang kami dan hanya menerima janji untuk gantian di masa depan. Werner membantah. Rompakan? Apa maksud awak? Kita sedang bercakap tentang perpaduan Eropah. Wakil Slovakia itu berkata perlahan, adakah awak cuba melucutkan senjata kami atas nama perpaduan? Kami membantu Ukraine, tetapi kami sendiri ditinggalkan. Wakil Britain cuba campur tangan. Itu kenyataan yang keterlaluan. NATO akan melindungi kamu, katanya. Tetapi wakil-wakil Eropah Timur sudah tidak percaya lagi. Wakil Poland itu bertanya soalan terakhir. Bagaimana jika kami menolak? Menteri Jerman itu kelihatan serba salah. Itu boleh dilihat sebagai pengkhianatan terhadap perpaduan Eropah, katanya berhati-hati. Wakil Poland itu ketawa. Tawa yang dingin. Saya tidak pasti siapa yang mengkhianati siapa, katanya. Waktu rehat diumumkan. Di koridor, wakil-wakil Eropah Timur berkumpul dan berbincang dengan hangat. Saya berdiri di sebelah Werner. Dia kelihatan jengkel. Kenapa mereka begitu mementingkan diri sendiri? Rungutnya. Membantu Ukraine akhirnya akan membantu diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak faham.
Saya memerhati dengan senyap. Wajah wakil-wakil Eropah Timur dipenuhi dengan kemarahan dan rasa dikhianati. Mereka berbisik-bisik, membincangkan sesuatu. Saya mencatat dalam buku nota saya, penentangan terhadap pertukaran cincin lebih kuat daripada yang dijangkakan. Kemungkinan mereka akan mencari alternatif. Mesyuarat disambung semula. Wakil Poland mengumumkan pendirian rasmi mereka. Kami akan meneliti cadangan itu, tetapi sukar untuk memberikan jawaban segera. Kami perlu menerangkannya kepada parlimen dan rakyat kami. Wakil dari Republik Czech dan Slovakia juga menyatakan pendirian yang sama. Menteri Jerman itu kelihatan kecewa, tetapi berkata dia faham. Selepas mesyuarat, saya duduk di sebuah kafe bersama Werner. Dia masih kelihatan tidak faham. Ukraina perlu bertahan agar Eropah Timur selamat. Kenapa mereka tidak bekerja sama? Rungutnya. Sambil minum kopi, saya berpikir, adakah reaksi mereka keterlaluan? 5 tahun memang lama, tetapi kemungkinan Rusia menyerang negara anggota NATO adalah rendah. Namun, pandangan mata wakil-wakil Eropah Timur terus terbayang di pikiran saya. Kemarahan, rasa dikhianati, dan yang paling penting, keterdesakan. Saya membuka komputer riba saya dan menyusun nota. Cadangan pertukaran cincin adalah logik, tetapi ia gagal mengambil kira psikologi Eropah Timur, tulis saya. Mereka mahukan keselamatan sekarang, tetapi kita menjanjikan masa depan 5 tahun lagi. Werner bertanya, awak rasa akhirnya mereka akan terima? Saya mengangguk. Lagipun, mereka tiada pilihan, saya menjawab. Tidak kira betapa marahnya Eropah Timur, akhirnya mereka terpaksa bergerak di dalam sistem kita. Werner kelihatan lega dan ketawa. Sudah tentu, dia bersetuju. Saya berjalan kembali ke hotel di jalan-jalan Berlin. Langit petang semakin gelap. Saya mengimbas kembali mesyuarat hari ini. Pertukaran cincin adalah cadangan yang rasional. Ia membantu Ukraina, dan Eropah Timur akhirnya akan mendapat senjata yang lebih baik. Hakikat bahwa ia mengambil masa adalah realiti yang tidak dapat dielakkan. Tetapi kata-kata terakhir wakil Poland itu terus bergema di telinga saya. Saya tidak pasti siapa yang mengkhianati siapa. Saya menggelengkan kepala. Itu hanya reaksi emosi, saya meyakinkan diri. Secara rasional, cadangan kami adalah yang terbaik. Satu email segera tiba di pejabat saya di London. Ia adalah kenyataan akhbar dari Agensi Perolehan Pertahanan Poland. Sebaik sahaja saya melihat tajuknya, saya meletakkan cawan kopi saya. Poland tanda tangani kontrak bernilai berbilion dengan Malaysia untuk 1.000 unit kereta kebal. Saya membaca semula angka itu. 1.000. Betul. 1.000 unit kereta kebal Harimau Malaya dan 600 unit meriam artileri gerak sendiri guru. Pengarah masuk ke pejabat saya. Wajahnya serius. Apa yang berlaku? Tanyanya. Saya memusingkan monitor saya untuk menunjukkannya. Pengarah melihat angka-angka itu dan mengeluh. Ini pemboleh ubah yang tidak dijangka, gumamnya. Saya mengangguk, tetapi dalam hati saya terkejut. Skala 1.000 unit itu terlalu besar. Saya menelpon Werner. Dia sudah pun mendengar berita itu. Suaranya kedengaran jengkel. Poland bertindak secara emosional, rungutnya. Membeli senjata buatan Malaysia, apa masuk akal? Soalnya. Saya tidak menjawab. Sejujurnya, saya juga tidak faham. Pada sebelah petang, satu mesyuarat video tergempar diadakan. Semua pegawai pertahanan utama Eropah menyertainya. Skrin dipenuhi dengan wajah-wajah tegang. Wakil Jerman mula bercakap. Ini hanya fenomena sementara, katanya. Poland hanya menunjuk-nunjuk untuk mengelak tekanan kerana menolak program pertukaran cincin. Wakil Prancis membantah. Kontrak itu sudah pun ditandatangani, katanya. Ini bukan sekadar pertunjukan, ini kontrak sebenar. Bilik mesyuarat menjadi senyap. Saya mencari maklumat lanjut. Syarat-syarat kontrak menarik perhatian saya. Penghantaran pertama dalam tempoh setahun, selesai dalam tempoh 3 tahun. Wakil Britain bertanya, adakah Malaysia benar-benar boleh menghasilkan kuantiti sebanyak itu? Saya membuka semula laporan pertahanan Malaysia yang saya tulis sebelum ini. Saya memeriksa bahagian kapasiti pengeluaran. Boleh menghasilkan lebih 200 unit setahun, tulis saya. Secara matematik, ia mungkin. Saya hanya diam. Werner berkata dari skrin, kualiti adalah isunya. Senjata buatan Malaysia tidak terbukti, tiada pengalaman tempur dan tidak mematuhi standar Eropah. Tetapi seorang penganalisis dari Kementerian Pertahanan Jerman mengemukakan data. Ia adalah hasil penilaian prestasi senjata buatan Malaysia. Kandungannya, prestasinya setanding dengan Leopard. Selepas mesyuarat, saya duduk dan berfikir,
Mungkinkah saya telah memandang rendah pemboleh ubah bernama Malaysia? Tetapi saya segera menggelengkan kepala. Hanya kerana Poland membeli dari Malaysia tidak bermakna ia masalah besar, fikir saya. Kebanyakan negara Eropah masih akan memilih senjata kita. Beberapa hari kemudian, satu lagi berita muncul. Romania telah memulakan rundingan dengan Malaysia untuk membeli lebih 100 unit meriam artileri gerak sendiri Guruh. Saya merenung monitor. Ini bukan kebetulan. Negara-negara Eropah Timur sedang bergerak. Werner terbang ke London. Kami duduk berhadapan di pejabat saya. Dia masih kelihatan yakin. Ini hanya tindak balas sementara. Malaysia tidak boleh menggantikan kita di pasaran Eropah. Saya mengangguk, tetapi dalam hati, saya berasa cemas. Petang itu, saya menerima email dari Ana. Isinya pendek. Kami telah menemui sesuatu yang kamu tidak berikan. Saya mengerutkan dahi sambil membaca email itu. Saya tidak faham apa yang dia maksudkan. Apa yang kami tidak berikan. Keesokan harinya, satu artikel temu bual dengan Ana dalam media Poland diterjemahkan dan dimuat naik. Dia bercakap dengan jelas. Malaysia bukan hanya menjual senjata, mereka juga memberikan teknologi. Mereka membantu kami untuk menghasilkan di Poland. Perkataan pemindahan teknologi melekat di fikiran saya. Saya berdiri dan memandang keluar tingkap. Pemindahan teknologi, adakah itu masuk akal? Menyerahkan teknologi teras sistem senjata moden tidak dapat difahami secara logik. Tetapi artikel itu menyambung. Malaysia akan menyokong pembinaan barisan pengeluaran di Poland dan membantu dengan penyetempatan komponen. Saya mengadakan pertemuan segera dengan pengarah. Wajahnya serius. Ini bukan senario yang kita jangkakan, katanya. Mereka bukan hanya menjual senjata, mereka memindahkan kapasiti pengeluaran itu sendiri. Ini bermakna Eropah Timur tidak perlu bergantung kepada kami selama-lamanya. Saya cuba membantah. Pemindahan teknologi akan mengambil masa sekurang-kurangnya 10 tahun untuk selesai. Kita mempunyai masa yang cukup untuk bertindak balas. Pengarah menggelengkan kepalanya. Masalahnya bukan masa, tetapi psikologi. Eropah Timur kini tahu mereka mempunyai pilihan lain. Satu lagi mesyuarat diadakan di Brussels. Kali ini, suasananya berbeza. Semua orang tegang. Werner bercakap, "Kita mesti menyekat pergerakan Malaysia," tegasnya. "Kita perlu mengenakan tekanan di peringkat kesatuan Eropah." Tetapi wakil Perancis bertanya balas, "Dengan alasan apa kita hendak mengenakan tekanan?" Wakil Britain berkata dengan berhati-hati, "Sebenarnya, senjata buatan Malaysia tidak mempunyai masalah dari segi prestasi. Harganya kompetitif dan penghantarannya cepat." Selepas kata-kata itu, bilik mesyuarat menjadi senyap. Semua orang merasakan bahawa kami sedang kehilangan kelebihan kami. Selepas mesyuarat, saya kembali ke bilik hotel. Saya membuka komputer riba dan meneliti semula data. Saya menilai semula kapasiti pengeluaran, tahap teknologi, dan daya saing harga Malaysia. Angka-angka itu berbeza daripada jangkaan saya. Semasa menulis laporan 2 tahun lalu, saya telah memandang rendah Malaysia. Saya menilainya sebagai negara membangun yang ketinggalan. Tetapi sekarang, saya melihatnya berbeza. Terutamanya bahagian pemindahan teknologi sangat mengejutkan. Eropah Barat tidak akan pernah membuat pilihan seperti itu. Teknologi teras mesti kami monopoli untuk mengawal pasaran. Tetapi Malaysia tidak mengikut peraturan itu. Mereka bermain permainan yang sama sekali berbeza. Dari tingkap, saya melihat pemandangan malam Brussels. Bangunan ibu pejabat Kesatuan Eropah masih bersinar. Saya bertanya kepada diri sendiri, adakah kita benar-benar boleh kehilangan Eropah Timur? Tetapi saya segera menggelengkan kepala. Tidak, ini hanya kekeliruan sementara. Saya menenangkan diri. Tidak kira betapa agresifnya Malaysia, mereka tidak akan dapat menguasai sepenuhnya pasaran Eropah. Standar NATO, sistem penyelenggaraan, semuanya masih di tangan kami. Pemindahan teknologi akan mengambil masa bertahun-tahun, dan sementara itu, terdapat banyak cara untuk kami bertindak balas. Saya mula menulis laporan. Tajuknya, Langkah-langkah tindak balas terhadap pemboleh ubah Malaysia. Tetapi tangan yang menaip di papan kekunci terasa lebih berat daripada biasa. Email Anna terus terngiang-ngiang. Kami telah menemui sesuatu yang kamu tidak berikan. Tiba-tiba saya sedar. Apa yang Eropah Timur mahukan bukan sekadar senjata. Ia adalah kemandirian. Dan Malaysia menawarkan UPRAFO itu. 6 bulan berlalu. Meja saya dipenuhi dengan laporan-laporan dari pelbagai negara. Poland. Penghantaran pertama kereta kebal Harimau Malaya selesai. Romania. Meriam artileri Guruh mula ditempatkan. Estonia.
Putuskan untuk peroleh meriam artileri buatan Malaysia. Saya membacanya satu persatu. Angka-angka itu menceritakan realiti. Pengarah institut mengetuk pintu pejabat saya. Dia mengarahkan saya untuk menulis laporan akhir, perubahan struktur dalam pasaran pertahanan Eropah dan tindak balas strategik. Saya mengangguk. Sebenarnya, selama beberapa bulan terakhir, saya telah memikirkan bagaimana untuk menulis laporan ini. Saya terpaksa mengakui bahwa ramalan saya salah sama sekali. Saya membuka komputer riba dan menaip ayat pertama. Kami telah membuat kesilapan dalam pertimbangan kami. Jari jemari saya berhenti seketika di atas papan kekunci. Saya dapat merasakan betapa beratnya ayat itu. Ia adalah saat di mana analisis dan keyakinan yang telah saya bina selama 20 tahun runtuh. Panggilan datang dari Werner. Dia masih enggan mengakuinya. Ini hanya kejayaan sementara bagi Malaysia, tegasnya. Dalam jangka panjang, kita masih unggul. Saya tidak menjawab. Sebaliknya, saya menghantar statistik terkini melalui email. 60% daripada kontrak pertahanan baru di Eropah Timur kini pergi ke Malaysia. Beberapa hari kemudian, mesyuarat terakhir diadakan di Brussels. Semua tokoh penting dalam industri pertahanan Eropah berkumpul. Suasananya suram. Wakil Jerman melaporkan keadaan semasa. Tempahan untuk Leopard telah merosot dengan teruk. Perancis juga sama. Mereka mengakui sedang kehilangan pasaran Eropah Timur. Wakil Britain bertanya, apa sebenarnya masalahnya? Saya mengangkat tangan. Setelah mendapat kebenaran, saya berdiri. Semua mata tertumpu kepada saya. Saya mula bercakap perlahan-lahan. Kita telah berfikir secara salah dari asasnya. Saya memulakan pembentangan. Slide pertama menyenaraikan pendekatan Malaysia. Penghantaran segera, pengeluaran besar-besaran, pemindahan teknologi, sokongan pengeluaran 4 kata kunci. Saya menjelaskannya satu persatu. Ini adalah perkara-perkara yang tidak kita berikan. Saya menekankan, Werner menyampuk. Pemindahan teknologi adalah satu kesilapan strategik, tegasnya. Ia akhirnya akan melahirkan pesaing. Saya menggelengkan kepala. Itulah kesilapan kita, saya menjawab. Malaysia memilih perkongsian jangka panjang, bukan keuntungan jangka pendek. Saya beralih ke slide seterusnya. Ia adalah kajian kes Poland. Kontrak 1000 unit kereta kebal Harimau Malaya bukan hanya mengenai pembelian senjata. Ia termasuk pembinaan barisan pengeluaran di Poland, penyetempatan komponen, dan program latihan juru teknik. Poland bukan sekadar membeli senjata. Mereka sedang membina industri pertahanan mereka sendiri. Saya terus menjelaskan. Strategi Malaysia sama sekali berbeza daripada kita. Kita cuba menjadikan Eropah Timur sebagai pelanggan tetap kita. Matlamat kita adalah untuk mengekalkan kebergantungan mereka. Tetapi Malaysia menjadikan mereka rakan kongsi. Mereka membantu mereka untuk berdikari. Wakil Perancis bertanya balas, kenapa itu menjadi masalah? Akhirnya, jika Eropah Timur berdikari, mereka tidak akan membeli senjata kita lagi. Itulah intipatinya, saya menjawab. Eropah Timur dari awal lagi tidak mahu bergantung kepada kita selama-lamanya. Slide seterusnya memaparkan kandungan perbualan terakhir saya dengan Anna. Saya meneleponnya seminggu yang lalu. Kenapa awak memilih Malaysia? Saya bertanya. Jawaban Anna jelas. Eropah Barat cuba mengawal kami, tetapi Malaysia mempercayai kami. Bilik mesyuarat menjadi senyap. Saya memaparkan slide terakhir. Kesimpulan. Malaysia tidak menjual senjata, tulisnya. Mereka telah meruntuhkan cara kita memonopoli pasaran. Eropah Timur bukan lagi objek pengurusan kita. Werner berdiri. Saya tidak boleh terima ini, jeritnya. Apa hebatnya Malaysia sehingga kita perlu membuat kesimpulan yang pesimis seperti ini? Saya menjawab dengan tenang. Ini bukan pesimisme, tetapi penerimaan realiti. Wakil Jerman bertanya perlahan. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Saya menjawab dengan jujur. Saya tidak tahu. Tetapi kita tidak boleh terus seperti ini. Model perniagaan kita sendiri telah runtuh. Selepas mesyuarat, saya tinggal bersendirian di dalam bilik. Dari tingkap saya melihat jalan-jalan di Brussels. Bangunan ibu pejabat Kesatuan Eropah masih berdiri, tetapi kini maknanya kelihatan berbeza. Susunan yang kami cipta, sistem yang kami kawal, sedang bergoncang. Di dalam kereta api kembali ke London, saya membuka komputer riba saya. Saya perlu menyiapkan laporan akhir. Saya mula menaip dengan fokus. Ayat-ayat yang tidak mungkin saya tulis 6 bulan lalu kini mengalir keluar. Kami angkuh. Kami memandang rendah Eropah Timur. Dan yang paling penting, kami telah salah menilai Malaysia sepenuhnya.
Di bahagian tengah laporan, saya menganalisis strategi Malaysia. Mereka bukan sekadar bersaing harga. Mereka menawarkan satu cadangan nilai yang sama sekali berbeza. Kapasiti pengeluaran yang membolehkan penghantaran segera, perkongsian melalui pemindahan teknologi, dan pelan hala tuju ke arah pengeluaran tempatan. Perkara-perkara yang tidak mungkin kami berikan. Saya menekankan bahagian pemindahan teknologi. Eropah Barat tidak akan sekali-kali menyerahkan teknologi teras. Itulah alat kawalan kami. Tetapi Malaysia dengan berani berkongsi teknologi. Dalam jangka pendek, ia kelihatan seperti satu kerugian, tetapi dalam jangka panjang, mereka mendapat kepercayaan. Dan kepercayaan itulah yang benar-benar diinginkan oleh Eropah Timur. Sambil menulis laporan, saya teringat kembali penilaian saya terhadap Malaysia 2 tahun lalu. Negara ketenteraan ketinggalan zaman, pembekal kos rendah dengan hanya kelebihan harga. Betapa salahnya saya, kini saya sedar. Malaysia sedang bermain permainan di tahap yang lebih tinggi daripada kami. Saya menulis bahagian kesimpulan. Pasaran pertahanan Eropah telah berubah selama-lamanya. Eropah Timur kini mempunyai pilihan, dan monopoli Eropah Barat telah pecah. Dan saya menulis ayat terakhir. Malaysia bukan sekadar meningkatkan penguasaan pasarannya. Ia telah mengubah peraturan permainan itu sendiri. Saya menyimpan laporan itu dan menghantarnya kepada pengarah melalui email. Balasan datang dengan cepat. Tulisan yang bagus. Inilah realiti yang kita hadapi. Saya menutup komputer riba. Pemandangan London berlalu di luar tingkap. Tiba di pejabat, saya duduk di meja. Dari laci saya mengeluarkan laporan yang saya tulis 2 tahun lalu. Batasan struktural industri pertahanan Malaysia. Saya teringat betapa yakinnya saya ketika itu. Malaysia bukan ancaman. Mereka tidak boleh menandingi teknologi Eropah. Saya mengoyakkan laporan itu dan membuangnya ke dalam tong sampah. Ia adalah satu isyarat yang tidak bermakna, tetapi simbolik. Tindakan untuk membuang keangkuhan saya. Dan saya mencetak laporan baru, pasaran pertahanan Eropah yang diubah oleh Malaysia. Satu email datang dari Sofia. Dia telah membaca laporan akhir saya. Akhirnya awak mengakuinya. Mesej pendek itu berbunyi. Saya membalas. Walaupun lambat, saya telah belajar. Awak betul. Dari tingkap, saya melihat sungai Thames. Airnya masih mengalir dengan tenang. Tetapi aliran pasaran pertahanan Eropah telah berubah sepenuhnya. Eropah Timur memilih Malaysia, dan Eropah Barat kehilangan monopolinya. Dan di tengah-tengah semua perubahan itu adalah Malaysia, negara yang pernah kami pandang sebelah mata. Saya menulis satu baris terakhir dalam buku nota saya. Eropah Timur tidak memilih Malaysia. Mereka telah meninggalkan Eropah Barat. Itulah kebenarannya. Kami telah mengkhianati mereka, dan Malaysia hanya menawarkan satu alternatif. Ia adalah satu permainan di mana pemenang dan yang kalah sangat jelas.